Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Syukur Alhamdulillah, setelah beberapa bulan murid menjalani pembelajaran secara PDPR, kini murid berpeluang bertemu rakan-rakan dan kembali belajar secara bersemuka di sekolah. Justru itu, pihak sekolah mengambil langkah memberikan taklimat berkaitan dengan pengoperasian sekolah ini agar ibu bapa serta penjaga murid sedikit sebanyak mendapat gambaran pelaksanaan sesi persekolahan yang akan dilaksanakan kelak. Merujuk kepada perubahan fasa, jika sesebuah negeri beralih ke fasa seterusnya, pengoperasian sekolah, Institut Pendidikan KPM, mengikut ketetapan fasa baru akan dilaksanakan selepas 2 minggu dari tarikh peralihan ke fasa tersebut. Seperti semua sedia maklum, negeri Perak telah beralih ke fasa 4 Pelan Pemulihan Negara baru-baru ini. Justru itu, sesi persekolahan akan dibuka bermula 22 November 2021 secara penggiliran. Hal ini juga merujuk kepada siaran media Kementerian Pendidikan Malaysia yang telah dikeluarkan pada 8 dan 9 November 2021. Murid manakah yang akan hadir ke sekolah? Seperti yang umum sedia maklum, sekolah telah mula beroperasi sejak bulan Oktober, di mana murid pendidikan khas prasekolah mula belajar secara bersemuka tanpa penggiliran. Kini, bermula 22 November 2021, murid tahap 1 tahun 1, 2 dan 3 dan murid tahap 2 tahun 4, 5 dan 6 akan hadir secara penggiliran. Maksud penggiliran di sini, kehadiran murid ke sekolah 50% daripada enrolment keseluruhan. Sebagai contoh, SK Sentosa mempunyai 600 orang murid. 300 orang murid akan hadir ke sekolah mewakili 50% keseluruhan murid. 50% lagi, iaitu 300 orang lagi murid akan berada di rumah akan mengikuti sesi PDPR. Sistem penggiliran mengikut minggu. Murid akan dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu kumpulan A dan kumpulan B. Kapasiti kelas akan dihadkan kepada 50% sahaja. Sebagai contoh, sekiranya bilangan murid di dalam sebuah kelas seramai 36 orang murid, murid tersebut akan dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu kumpulan A dan kumpulan B di mana 18 orang murid berada dalam setiap kumpulan tersebut. Untuk minggu pertama pada 22 hari bulan November 2021, kumpulan A akan hadir PDP secara bersemuka di sekolah dan kumpulan B akan melaksanakan sesi PDPR di rumah. Begitu juga minggu berikutnya pada 29 hari bulan November 2021, murid kumpulan B akan hadir PDP secara bersemuka di sekolah dan kumpulan A akan melaksanakan PDPR di rumah. Begitu juga minggu-minggu berikutnya secara penggiliran. Penggiliran ini selaras dengan pelanjutan sesi persekolahan tahun 2021. Bermula bulan Oktober 2021, sesi 2021 akan diteruskan sehingga bulan Mac 2022. Maksudnya di sini, murid tahun 2 akan kekal tahun 2 daripada bulan Oktober sehingga bulan Mac 2022. Selepas bulan Mac, barulah murid akan masuk ke tahun 3, sesi 2022. Begitu juga murid tahun 1 2022 akan masuk pada bulan Mac 2022. Semua sesi untuk tahun depan akan bermula pada bulan Mac 2022. Seterusnya, saya akan beralih kepada pengoperasian dan pengurusan sekolah. Hal ini perlu dilaksanakan oleh semua warga sekolah, ibu bapa penjaga serta murid-murid sekalian. Berikut merupakan susun atau kelas dengan penggiliran. Murid akan ditempatkan berselang meja di antara satu sama lain. Ini bertujuan mengekalkan penjarakan di antara murid. Lihat gambar ini. Meja yang bergambar ini mewakili murid yang akan hadir pada 22 November 2021 kumpulan A. Dan meja kosong ini mewakili murid kumpulan B yang akan hadir pada 29 November 2021.
Setiap murid ini tidak akan berkongsi meja di antara satu sama lain. Proses sanitasi akan dilakukan pada setiap sesi selepas sesi PDP bersemuka dilaksanakan. Pengurusan prasarana sekolah. Pihak sekolah telah mengambil langkah dalam pengurusan prasarana sekolah, antaranya adalah memastikan bilangan perabot mencukupi untuk menerima kehadiran murid. Yang kedua, susun atur kerusi dan meja murid mengikut SOP yang telah ditetapkan. Beberapa aktiviti gotong royong juga telah dilaksanakan untuk memastikan kesiapsiagaan kelas untuk kehadiran murid. Seterusnya, pihak sekolah juga memastikan pengudaraan yang baik di dalam kelas. Semua langsir dan papan kenyataan telah dibuka untuk mendapatkan pengudaraan yang baik. Pihak sekolah juga telah memastikan semua kipas dan lampu dalam setiap kelas telah dibaiki. Pemakaian pelitup muka. Semua warga sekolah termasuk murid wajib memakai pelitup muka di dalam kawasan sekolah. Pemakaian pelitup muka berganda amatlah digalakkan. Justru itu, ibu bapa diingatkan supaya membekalkan anak-anak dengan pelitup muka apabila hadir ke sekolah. Waktu rehat murid pula, murid akan dimakan di dalam kelas dengan pengawasan guru. Tempahan makanan murid mesti dilakukan melalui guru kelas kepada pengusaha kantin sehari sebelum sesi PDP dilaksanakan. Murid digalakkan membawa makanan dari rumah jika menu yang diberikan tidak bersesuaian dengan murid dan tuan-tuan dan puan-puan. Bagi aktiviti kokurikulum dan sukan di sekolah, kelas pendidikan jasmani dan kesihatan dibenarkan dilaksanakan. Murid hendaklah berpakaian sukan daripada rumah. Untuk aktiviti kokurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia tidak membenarkan. Pelaksanaan akan dijalankan secara PDPR. Bagi pakaian seragam sekolah, murid dibenarkan memakai pakaian yang sesuai dan kemas serta sopan sekiranya pakaian seragam yang ada tidak lagi sesuai seperti singkat, telah kecil, telah rosak dan sebagainya. Ini tidak dijadikan sebagai satu alasan murid tidak hadir ke sekolah. Murid boleh pakaian kemas untuk hadir ke sekolah. Ketidakhadiran murid. Sekiranya ibu bapa penjaga memilih untuk tidak menghantar anak ke sekolah, ketidakhadiran tersebut tidak dianggap sebagai satu kesalahan disiplin. Namun, ibu bapa penjaga perlu memaklumkan ketidakhadiran murid kepada pihak sekolah untuk tujuan rekod kehadiran murid. Hal ini bagi mengelakkan berlaku keciciran di kalangan murid-murid SK Sentosa. Satu lagi, ibu bapa perlu memaklumkan kepada guru kelas sekiranya murid tidak hadir melalui surat yang ditulis oleh ibu bapa ataupun melalui WhatsApp kelas ataupun Telegram kelas murid tersebut. Murid yang bergejala dari rumah. Murid tidak dibenarkan hadir ke sekolah sekiranya bergejala dari rumah. Maksud bergejala di sini adalah murid demam, sesama atau batuk dari rumah. Sekira murid didapati bergejala ketika di sekolah, ujian saringan COVID akan dilaksanakan oleh guru yang telah ditetapkan. Kaedah saringan COVID ini adalah menggunakan ILEO. Urusan sekolah yang mempunyai kes positif COVID. Sekiranya berlaku kes positif di sekolah, pihak sekolah akan memaklumkan kepada PKD dan melaporkan dalam sistem aplikasi data COVID. Pihak PKD akan membuat penilaian risiko bagi menentukan tindakan seterusnya. Pihak sekolah tidak akan sewenang-wenangnya terus menutup sekolah apabila ada berlaku kes positif di sekolah. Pihak sekolah akan mendapatkan penilaian risiko daripada pihak PKD, pihak PPD dan JPN untuk proses selanjutnya. Terlihat pula kehadiran dan penyuraian murid. Murid prasekolah, murid pendidikan khas dan murid tahap 1 tahun 1, 2, 3 akan hadir dan pulang menggunakan pintu pagar B. Pintu kecil bersebelahan dengan kantin sekolah. Murid tahap 2 tahun 4, 5 dan 6 akan hadir dan pulang menggunakan pintu pagar A, pintu pagar utama bersebelahan dengan pondok pengawal.
Waktu balik murid akan dilaksanakan secara berperingkat. Guru kelas akan maklumkan dalam grup kelas masa waktu pulang murid dari sekolah. Pemantauan pengoperasian sekolah. Tahap kesiapsiagaan sekolah sentiasa dipantau oleh pihak Pejabat Pendidikan Daerah, Nazir, Jabatan Pendidikan Negeri dan Kementerian Pendidikan Malaysia. Baru-baru ini, pihak sekolah telah dikunjungi oleh pegawai-pegawai Pejabat Pendidikan Daerah, Nazir daripada Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga Timbalan Pengarah Kementerian Pendidikan Malaysia. Ini bertujuan untuk khidmat bantu dalam kesediaan sekolah untuk menerima murid secara bersemuka pada 22 November 2021. Sebelum saya mengakhiri taklimat ini, sedikit rumusan daripada saya untuk tuan-tuan dan puan-puan. Pertama, murid tahun 1 hingga tahun 6 akan hadir ke sekolah secara bergilir. Yang kedua, hanya kapasiti 50% sahaja murid akan hadir ke sekolah. Yang ketiga, kumpulan A akan hadir bersemuka mulai 22 November 2021. Kumpulan B akan melaksanakan PDPR di rumah. Yang keempat, kumpulan B akan hadir bersemuka mulai 29 November 2021. Kumpulan A akan melaksanakan PDPR di rumah. Yang kelima, pelanjutan sesi persekolahan sehingga Mac 2022. Yang keenam, sentiasa memakai pelitup muka dan sentiasa mematuhi SOP yang ditetapkan. Dan yang terakhir, murid bergejala tidak dibenarkan hadir ke sekolah. Dengan itu, saya mewakili pihak sekolah mengucapkan ribuan terima kasih dan mengucapkan selamat kembali ke sekolah kepada murid-murid SK Sentosa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.